أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فاردده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. قال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى ومنها الإخلاص. Kita sambung balik perbincangan kita, kitab Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya, karya Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malbari, pada halaman ke-9, tajuknya wa minhal ikhlas. Dan setengah daripadanya, daripada mana? Daripada wasiat Al-Imam. Al-Imam meninggalkan kepada kita wasiat-wasiat untuk menjadi waliullah. Apa maksud? Menjadi kekasih Allah, orang yang Allah kasih, orang yang Allah berikan perhatian, mencapai rahmat kasih sayang Allah terhadapnya. Jadi banyaklah wasiat. Ada 9 wasiat utama, diikuti dengan wasiat sampingan. Kita dah bincang dah sebelum ini wasiat Al-Imam tentang tawakal. Sifat seorang wali, seorang kekasih Allah adalah dia ada sifat tawakal, yakni berserah diri kepada Allah. Kita dah bincang juga antara wasiatnya adalah muhafazatu ala sunan. Sifat ataupun sikap seorang wali ataupun kekasih Allah adalah dia menjaga hal-hal yang sunat. Bukan hanya yang fardu dilakukan, bahkan sunat diindahkan. Kita juga membincangkan perkara yang penting daripada wasiat, iaitu ta'allumu ilmi syar'i, tentang mempelajari ilmu syarak. Macam mana seseorang itu mampu menjadi kekasih Allah sedangkan peribadatan dia tak sempurna. Dia kerana dia tidak memahiri ilmu fiqh, dia tidak mendalami ataupun mengukuhi ilmu akidah, kerana dia tidak memurnikan jiwa dan sikapnya dan juga zahir dan batinnya dengan ilmu tasawuf, maka mesti dipelajari ilmu syar'i. Kita juga dah pun bincang tentang sifat zuhud yang perlu ada kepada seorang wali ataupun kekasih Allah. Zuhud yakni hatinya tidak bersangkut dengan dunia. Walaupun dia memiliki dunia, dia ada harta dan kekayaan, tapi hatinya tak rasa kasih pun. Saat Allah mengambil semua hartanya pun dia tak sedih. Kita juga membincangkan tentang qanaah. Ni kita recap sikit lah, ulang kaji sikit. Qanaah yakni kita mencukupi dengan apa yang ada. Qanaah ni sifat orang kaya. Sifat orang kaya apa dia? Qanaah wa qana' bi tarkil mushtaha wal fakhiri. Kita dah bincang dah. Dia memadai dengan apa yang ada, yang dia ada. Kaya ni adalah cukup dengan apa yang ada, itulah kaya. Kalau dia ada banyak dah harta pun, duit dah bertimbun, tapi rasa tak cukup, tu tak kaya. Tapi kalau dia ada harta tak banyak mana, tapi cukup, tanda kata cukup, dia tak pesah sangat, sempat je sembahyang jemaah, sempat mengaji, sempat berzikir, itulah sifat orang kaya. Dia cukup dengan apa yang dia ada. Dan kita bincang pada mula-mula dulu adalah wa minhat taubah. Sifat seorang kekasih Allah ada taubah pada dirinya, yakni sentiasa dia audit. Dia audit diri, dia menyesal di atas segala kekurangan dan kecacatan. Tiap-tiap hari, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dia audit diri dia sebelum Allah audit.
wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dia timbang amalannya sebelum Allah timbang. Hari ini aku selawat banyak mana? Cukup tak 1000 kali? Hari ini aku zikir la ilaha illallah, cukup tak 2000 kali? Itu sifat seorang kekasih Allah. Jadi baguslah pesanan al-imam ataupun pengarang kitab kita ni, satu pesanan yang praktikal yang sepatutnya kita kena buat kalau kita betul-betul nak menjadi kekasih Allah, orang yang kasih kepada Allah dan Allah kasih kepadanya. Maka pada pagi ini kita masuk tajuk wa minhal ikhlas. Ni antara kunci nak mengesahkan amalan-amalan yang kita dah bincang sebelumnya. Apa kata pengarang? Akhlis wa alla turida bi ta'atin illa taqarruba min ilahika dzil kila. Akhlis wa alla turida bi ta'atin illa taqarruba min ilahika dzil kila. Nada kita baca tu nada guru kita, Tuan Guru Haji Abdul Wahab Hasan, antara anak murid tua kepada Tuan Guru Haji Omar Zuhdi, pengasas madrasah Misbahul Falah ataupun terkenal dengan nama Pondok Lanai di Baling. Tuan Guru Haji Omar Zuhdi ni dia ni menjadi ulama rujukan lah sebelah utara satu ketika dulu, sampai berlaku isu yang berkenaan dengan memali pun Tuan Guru Sultan mai rujuk kan, dan mengambil pendapat. Maknanya itulah nak abang kata kealiman Tok Guru dulu hebat. Tapi dia tengok karakter dia tu, dia pakai baju pun butang 3 aja. Butang 3. Mana pakai 3 butang atas, baju kemeja 3 butang atas, bawah tu buka gitu. Pakai tak nampak langsung macam Tok Guru. Hari Tuanku Sultan nak mai turun tu, mencemar duli turun ke Parit Panjang tu, nampak dia kata dia pakai kemas sikit hari tu. Tu pun jadi silap kasut. Kok mana pun nak kemas lagu mana pun dia jadi selekeh juga. Sifat seorang Tok Guru dia lagu tu. Tak tahu pasal apa. Nak bak kata mungkin dia nak menunjukkan, nak mempamerkan sifat ataupun nilai dunia pada diri mereka. Wallahu a'lam. Baik. Maka Tuan Guru Haji Wahab dia baca nada lagu tu. Ada lagi tapi dah uzur dah Tuan Guru Haji Wahab pun. Ada lagi tapi dah uzur. Kita doalah moga umurnya panjang, dapat kita berjumpa dan mengambil barakah, mengambil istifadah daripada beliau insya-Allah. Baik. Maka dia kata ikhlaslah olehmu, akhlis wadha alla turida bi ta'atin. Ikhlaslah olehmu. Ikhlas ni maknanya kita bulat hati. Bulat dengan maksud tak ada bucu. Tak ada bucu-bucu kau lain, tak ada. Tak ada gharat, tak ada tujuan yang lain. Bulat. Kok mana pun dia pusing kok tu. Itu maksud bulat hati. Kok mana pun dia pusing kok tu. Pusing mana? Semata-mata kerana Allah. Kerana Allah. Kerana Allah. Tak ada bucu. Tak ada bucu kerana nak orang pandang dia. Tak ada bucu kerana habuan harta. Ada habuan pujian, habuan dunia. Kan? Bukan begitu. Apatah lagi, mungkin kita ada rezeki anak-anak yang hafaz Quran. Musim ni berlaku ni. Anak-anak yang hafaz Quran ni laku ni musim ni. Jemput jadi imam. Yang panggil jadi imam. Nak tolong jadi imam di surau pakcik jap, di masjid pakcik jap boleh? Boleh insya-Allah. Kalau masjid tu bagi sagu hati RM500 semalam, RM600 semalam, 5 lagu. Setiap 4 rakaat 1 lagu. Oh sedap. Sembahyang seterhibur. Quran adalah hiburan yang sejati, hiburan yang hakiki. Tak pernah ada orang jemu dengan Quran. Hiburan yang menghidupkan hati. Dengan lagu pula lagilah berperanan. Tapi kalau bagi RM50 semalam, 1 lagu je, itu pun lagu tak apa nak jadi, sebab tak semangat. Menunjukkan la yashtarina bi ayatillah thamanan qalila, kata Allah. Jangan jual ayat Quran dengan harga yang rendah. Ingat, bagi peringatan pada anak-anak kita, anak saudara kita, anak kawan kita yang hafal Quran, yang orang jemput jadi imam sebagai, ingat, jadi imam bukan kerana nak duit. Orang nak bagi tak apa, ambil. Boleh guna duit tu nak beli kitab ke, nak bayar yuran ke, nak guna untuk survival pengajian, silakan. Tapi bukan bayar duit itu kerana jadi imam, kerana kita mengajar kuliah, bukan. Orang nak bagi duit kita guna untuk kebajikan, tapi bukan sebab kita mengajar agama, bukan sebab kita jadi imam. Sebab la yashtarina bi ayatillah thamanan qalila. Allah Ta'ala bagi amaran, jangan jual ayat Quran dengan harga yang rendah. RM50, RM500, RM5,000, RM5 juta pun bukan harganya. Itu Allah yang akan bayar. Yang orang nak bagi itu atas belah ihsan, orang nak sumbang, itu pulang terima. Tapi bukan kerana kita baca Quran, bukan kerana kita jadi imam tu. Kena niat macam tu. Sama juga ibu-ibu ayah yang hantar anak hafal Quran. Jangan duk janji pada anak,
Kamu habis 15 juzuk, ayah bagi kamu handphone. Kamu habis 30 juzuk, ayah bagi kamu motor. Jangan, tuan-tuan. Kita mendidik anak kita untuk mendapatkan dunia menggunakan Al-Quran. Aku habis 15 juzuk, aku dapat handphone. Jangan, wala'iyadzubillah. Sama juga itu dari sudut pengajian agama. Sama juga pengajian yang bukan khusus agama pun. Kamu dapat straight A dalam SPM, ayah bagi kamu hadiah. Mana dia belajar itu dah ada gharak dunia. Nak bagi-bagi, tapi tak ada kaitan dengan belajar, tak ada kaitan dengan pencapaian. Ini ayah bagi sebagai hadiah, kamu sebagai anak ayah saja. Okay? Itu kita tekankan pada anak-anak kita supaya ilmu yang dia belajar itu berkat kerana Allah, bukan kerana dapat handphone ke, kerana nak dapat motor dan sebagainya. Melainkan, dan kata ikhlas olehmu, dan ikhlas itu ialah bahawa tiada engkau kehendaki dengan taat melainkan menghampirkan diri daripada Tuhanmu yang mempunyai kepemeliharaan. Apa maksud ikhlas? Ketaatan, ibadat yang kita lakukan tak ada lain selain Allah, semata-mata kerana Allah, tak ada gharak yang lain. Baik, kita ibadat sebab kita nak Allah Ta'ala pandang kita. Kita sujud, kita zikir, kita selawat sebab kita nak Allah Ta'ala kasih kepada kita. Itu je tujuan kita. La taqsidan ma'ahu ila gharadid dana kathanaihim aw nahwidha katawassula. La taqsidan ma'ahu ila gharadid dana kathanaihim aw nahwidha katawassula. Cuba tengok nasihat orang-orang alim. Dia bagi nasihat dalam bentuk syair. Seolah-olah pantun. Ni pantun orang Arab lah ni. Kalau pantun Melayu pun ada juga ya. Sorong papan tariklah papan, buah keranji atas perahu, suruh makan engkau makan, suruh mengaji engkau tak mahu. Kan? Cantik aja nasihat dalam bentuk sloka, tapi nasihat. Sama lah sini pun, la taqsidan ma'ahu ila gharadid dana kasanaihim aw nahwidha katawassula. Dia ada timbangan dia. Kan dia ada mustaf'alun, 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 kan fa'ilun, mutafa'ilun, fa'ilun, mutafa'il. Itu ada tu dalam ilmu arut lah, kita bincang kemudian nanti. Jangan sekali-kali engkau bermaksud ibadat kita tu, serta ibadat kita tu ada tujuan dunia. Kita dah bagi dah contoh tadi, tak perlu kita huraikan. Mana seperti pujian mereka. Ada yang tak mau duit, ada yang tak mau harta, tapi nak orang puji dia. Dia buat apa pun dia nak orang bagi perhatian kepada dia. Wala'iyadzubillah. Atau yang seumpama itu, seumpama pujian akan menyampaikan. Dia anggap amalan yang dia buat tu akan menyampaikan kepadanya pujian, bukan menyampaikan rahmat Allah. Wahdhar riya'a muhbitan li'ibadatin wanzur ila nazril alimi fatakmula. Wahdhar riya'an muhbitan li'ibadatin wanzur ila nazril alimi fatakmula. Dan takutlah olehmu akan riya'. Nampak pengarang kita bagi amaran, kesan daripada hati yang tak ikhlas, yang tak bulat. Orang tani bagi jung hati. Dalam kitab-kitab Jawi tani dia tulis jung hati. Jung hati maknanya lurus hati, wujur hati, tak ada bulat hati, tak ada tujuan yang lain. Ingat, kalau tidak ada bulat hati ataupun tidak ada ikhlas, akan datang satu penyakit namanya riya'. Riya' ni dia menunjukkan ibadah yang dia lakukan. Kesan riya' apa dia? Muhbitan li'ibadatin, merosakkan ibadah. Wala'iyadzubillah. Tengok aku, bukan macam hampa. Aku sembahyang tarawih 20 rakaat, hampa 8 saja. Hak 8 pun tengok aku buat juga 8, hampa tak buat langsung. Pakat riak habis rosak ibadah. Sebab tu penting ilmu tasawuf. Maka agak pelik orang yang mengatakan ilmu tasawuf tak penting. Ilmu akidah penting untuk memelihara akidah kita. Apa guna kalau kita sembahyang betul, puasanya betul, tepat, ikut hukum fiqh, tapi akidah kita tak kenal Allah. La tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kecuali kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Sembahyang ni untuk siapa? Tak tahu. Orang sembahyang, aku sembahyang, tu orang yang tidak ada akidah. Tapi kalau orang yang ada akidah, pasal faham sembahyang kerana Allah. Allah tu siapa? Tuhan. Apa bukti adanya Allah? Alam ini. Tu orang yang ada akidah, dia mampu jawab sampai tahap macam tu. Baik, satu. Yang kedua, dia kena tahu ilmu ibadat, ilmu fiqh. Sebab kalau tak tahu fiqh, ibadatnya tak sempurna. Allah Ta'ala bagi amaran, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ibadat tiru-tiru orang dengan ketiadaan ilmu. Semayang congek panggung, bengkak dahi, kematu lutut, tapi tidak sah. Kenapa tidak sah? Banyak contohnya rukun qauli, rukun fi'li yang tak sempurna. Sujud, sepatutnya 7 anggota sujud yang perlu dihampar di atas bumi.
hampa dengan masuk letak dahi, dua tapak tangan, dua lutut dan dua hujung kaki yang perlu dipacak. Bahkan fuqaha menyatakan jika mampu kepak, dia kena kepak jari itu juga menghadap ke arah kiblat. Jangankan kepak, pacak pun tidak sah sujud. Bila tak sah sujud, tak sah sembahyang. Ayat dia kata apa? Takkan kerana kaki pun tak sah. Ayat tu letih tu. Ayat tu letih. Takkan sebiji nasi masuk mulut telan tak kenyang pun batal puasa. Takkan sebiji nasi je pun. Ayat tu letih. Dia guna takkan, dia guna logik akal dia. Tak, memang betul takkan lah, memang tak sah lah. Taib. Antaranya lagi rukun qauli, selalu kita bagi contoh. Habis fil alamin innaka hamidul majid, tahiyat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tak sah sembahyang. Sebab tidak dijelaskan alif lam ta'rif, as tak bunyi. Bunyi assalamualaikum warahmatullahi. Ramai orang sembahyang macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, tak bunyi as, tak sah. Takkan as tak bunyi pun tak sah? Takkan. Jawabnya takkan sah. Baik, sebab tu kita kena tahu ilmu fiqh. Dan kalau kita hanya tahu ilmu akidah, tahu ilmu fiqh tapi tasawuf tak belajar, rosak juga. Kenapa? Kerana ada gharar yang lain kita dah bincang tadi. Ibadatnya, akidahnya bukan kerana Allah semata-mata, tapi kerana nak orang pandang dia alim, dia pandai akidah, dia pandai fiqh, wal a'yadzabillah. Datangnya riak tadi yang dikatakan muhbital li'ibadatin, merosakkan ibadah. Dan kata pengarang lagi, dan tiliklah kepada pandangan Tuhan yang maha mengetahui, maka engkau menjadi sempurna. Tak payah tilik pandangan orang. Kita ibadat orang tak pandang kita pun tak apa, yang penting jangan Allah tak pandang kita. La tuzhiranna fadilatan kay tu'taqad, la tubrizanna liyunkiru karadhaila. La tuzhiranna fadilatan kay tu'taqad, la tubrizanna liyunkiru karadhaila. Janganlah sekali-kali engkau zahirkan keutamaan supaya engkau diiktikadkan seorang utama. Apa maksud? Janganlah sekali-kali kita nak tunjuk yang kita ni orang yang ada keutamaan, orang yang ada kelebihan, orang yang perlu disanjung, kan? Bukan. Jangan sekali-kali engkau nampakkan supaya mereka ingkari engkau. Bila kita tak tunjuk kelebihan kita, tak tunjuk kepandaian kita, tak tunjuk fadilat kita, orang pun tak anggungkan kita, orang ingkari kita. Maka akan amalan yang busuk, kan, menyebabkan kalau kita ada niat kerana nak orang pandang kita, busuklah amalan kita. Biar Allah pandang kita. Itu secara ringkaslah. Imanu mar'in la yakunu takamula hatta yara nasan bi iblin musila. Sebab ada orang yang dia main bulan Ramadan ni, Allah Taala uji dia. Dia join program baca Quran sebab nak tunjuk kata dia pandai baca Quran. Wallahi a'udzubillah. Bukan begitu. Nah, bukan begitu. Tak payah tunjuk sangat kita pandai. Biar Allah tahu sudah. Kan? Tapi kita baca Quran bukanlah bila kita tak mau tunjuk kita pandai, kita baca bagi tak betul, tak baca bagi betul. Tapi tujuan baca bagi betul sebab nak menyempurnakan Al-Quran, bukan nak tunjuk kita pandai. Jaga yang tu je. Imanu mar'in la yakunu takamula hatta yara nasan bi iblin musila. Bermula iman seorang itu iaitu tiada menjadi sempurna sehingga ia melihat manusia dengan unta diseumpamakan. Nampak pengarang kita bagi contoh. Dia kata iman kita ni tak akan sempurna sehinggalah kita melihat orang dengan unta sama. Apa maksud? Maksudnya dia tidak membezakan pandangan manusia. Sama aja. Orang puji dia pun sama, orang keji dia pun sama. Sebab sama aja manusia dengan unta. No? Unta, kalau unta marah kita, takkan kita nak marah unta balik. Unta kata kat kita, unta tu binatang. Kan? Samalah kalau orang pun. Orang puji ke, orang keji ke, sama saja. Baik. Tu tahap macam tu lah. Tak penting pun. Bila kita ada sikap macam tu, kita tak ada masalah dengan orang. Fayakunu badhuhum wa dhammuhum sawa lam yakhsha lawmata la'imin fi dhil ula. Fayakunu madhuhum wa dhammuhum sawa lam yakhsha lawmata la'imin fi dhil ula. Sikit lagi. Maka menjadilah pujian mereka dan celaan mereka itu sama. Mereka puji pun sama, mereka cela pun sama. Tiada ia takut cercaan yang mencerca di dalam menjalankan agama Tuhan yang mempunyai ketinggian. Orang kata pilih apa pun dia tak pandang dah, sebab yang dia risaukan adalah perkataan ataupun pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dia fikirkan. Payah juga nak sampai tahap lagu ni. Nak sampai tahap lagu ni payah juga, tuan-tuan. Perlukan latihan, perlukan zikir, perlukan teguran para guru, murabbi, mursyid yang mampu menegur, mampu membentuk kita. Makan masa. Maka cara-cara nak dapat semua ni kadang-kadang kita pun tak tahu zaman hari ni.
mana guru murabbi, mana guru mursyid, tarekat pun kita tak apa nak beramai sangat dah. Maka para ulama memberikan kepada kita panduan, kalau tak ada semua tu, paling-paling tidak pun amalkan selawat. Amalkan selawat. InsyaAllah dengan berkat selawat, seolah-olah Allah akan berikan taufik kepada kita untuk membetuli sikap sebagai seolah-olah orang tu dididik oleh Allah, mendapat tarbiyah daripada Allah. Amalkan selawat banyak-banyak, tuan-tuan. Ini selawat di antara dua tarawih pun jadi penyegan, tuan-tuan. Penyegan tak apa lagi. Penyegan ni kalau orang utara maknanya malah lah. Malah tak apa lagi. Segan kalau orang utara malu. Sini kalau segan malahan. Tak wallah tak apalah tu. Jadi jangan malah. Malah tak apa lagi. Kritik pula tu. Sakat malah tak apa lagi. Dia tak selawat pasal apa hang tak selawat di antara dua tarawih. Hang diam je waktu orang selawat. Aku malas. Tu tak apa. Tak ada masalah. Dia malas. Entah jangan kita cepat-cepat cop dia, hang ni Wahabi. Pasal apa hang tak selawat di antara tarawih? Tak. Dia bukan Wahabi, dia Malasi. Malasi makna dia malah. Tak ada masalah. Dan hak masalahnya apa? Dah lah tak selawat. Dia kritik pula orang selawat. Nabi tak buat dan sebagainya. Itu masalah. Pasal menimbulkan kekeruhan, menimbulkan perbalahan. Tak ada masalah pun. Kan kalau benda tu salah, ulama secara ijma' lawan dah benda tu. Tapi tak. Ada orang kata selawat ni hanya berlaku di tanah Melayu, di alam Melayu. Tak betul. Kita dapat lihat sendiri live hari zaman kita dapat akses di seluruh dunia. Banyak je orang selawat. Hatta di Palestin, di mana pun selawat di antara dua tarawih. Ada yang selawat, ada baca Quran, ada zikir. Sebab tarawih maknanya rehat. Ada yang berhenti dengan tazkirah, tak ada masalah. Jadi tak perlu kita isukan benda tersebut. Amalun li ajli nasi syirkun tarkuhu lin nasi dzaka huwa riya'u sabahlala. Amalun li ajli nasi syirkun tarkuhu lin nasi dzaka huwa riya'u sabahlala. Dua baris lagi. Bermula amal kerana manusia iaitu syirik. Siapa amal kerana nak manusia pandang kepada amal dia, syirik. Tapi bukan syirik jali lah. Syirik jali tu syirik yang sembah berhala tu. Ni syirik khafi. Syirik ada dua. Syirkain ni ada dua. Satu syirik khafi, satu syirik jali. Kalau syirik jali, syirik yang jelas, yang kufur wala'iyadzabillah. Dia menyengutukan Allah dengan sembahan yang lain. Bukan dengan Tuhan yang lain. Tak ada Tuhan yang lain. Tuhan hanya Allah. Tapi dengan sembahan yang lain. Itu syirik itu memang syirik yang kufur. Neraka wala'iyadzabillah. Satu lagi syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Syirik ini dia taklah sampai tak gugur akidah, tapi menyebabkan amalannya tak sampai pada Allah. Setengah guru sebut bahasa macam tu. Ataupun amalan dia tu tak sempurna, cacat, rosak. Sebab dia amal bukan kerana Allah, tapi kerana nak orang pandang kepadanya. Maka itu namanya syirik. Syirik khafi. Dan meninggalkannya kerana manusia iaitu riak. Dia meninggal, tak mau buat kalau aku buat lagi ni, buat meninggalkan amal kerana manusia. Namanya riak pula. Dinamakannya orang yang hidup sia-sia. Habis tu nak buat ke mana? Buat pun kerana Allah, tinggal pun kerana Allah. Ada pula tinggal amal kerana Allah. Contoh macam ada yang bagi contoh. Setengah guru dekat sini dia bagi contoh macam ibu-ibu, kakak-kakak yang uzur. Ibu-ibu yang uzur syar'i, kedatangan haid, nifas, wiladah, dia tak boleh solat. Maka dia niat meninggalkan solat kerana Allah. Bukan seronok. Ada setengah tu seronoknya aku tak boleh solat. Na'udzubillah. Dia sedih tak boleh solat dan dia niat meninggalkan solat kerana Allah sebab uzur. Tu. Baik. Habis akhir sekali, la tatluban indal muhaimini manzilah in kuta tatlubu indana sin manzila. La tatluban indal muhaimini manzilah in kunta tatlubu indana sin manzila. Janganlah sekali-kali engkau menuntut pada sisi Tuhan yang mengawal hambanya akan darjat, jika sudah engkau menuntut pada sisi manusia akan pangkat. Ni buahlah ni tuan-tuan, ni kena terduduk tu. Apa maksudnya? Kalau hang nak beramal sangat kerana orang, beramal tu nak buat ketaatan tu kerana nak pandangan manusia, nak manusia puji, kan? Amal kerana nak upah. Jadi masa kita sebut tadi, mengajar agama, buat kerja agama kerana nak upah apa sebagainya tu, padahal boleh. Itu panjang lah punya fuqaha kata boleh je kita mengajar Al-Quran, kita ambil upah, tak ada masalah. Cuma kalau boleh kita jagalah nawaitu kita, bukan semata-mata upah. Bahkan lebih elok lagi kalau tak niat upah, ikhlas orang yang mengajar agama dan besar. Berlakulah kalau kata di Kedah ni lah peristiwa pernah berlaku sekali. Saya ingat masa tu tahun 2005 ke 2004.
Tahun 2003. Masa tu bila ayak empangan BRIS tu makin naik, depa belat nak buat empangan tu. Kampung-kampung BRIS ni kena alih mai ke BRIS Jaya belah Sik ni. Jadi diubahlah juga kubur-kubur. Antara yang ditemui adalah mayat yang tak hancur masa tu. Ni bukan kisah lama, kisah baru. Noh berlaku di zaman kita. Mayat yang diuruskan oleh Jabatan Agama Islam ni Kedah lah. Jadi mayat tak hancur. Bila cek balik profil dia, background dia, siapa dia ni? Bukan orang alim, perempuan. Bukan orang alim. Bukan orang hebat tak, orang kampung. Khidmatnya adalah mengajar anak-anak kampung mengenal huruf hijaiyah, mengenal Al-Quran, mengenal kalamullah. Tu je. Tapi dengan ikhlasnya Allah muliakan jasad. Dia bukan hafaz Quran. Dia tak hafiz Quran pun. Tapi sebab khidmatnya kepada Al-Quran dengan ikhlas, maka mayatnya tak hancur. Tetapi ni contoh nak mak kata orang yang mana bekerja kerana Allah, semata-mata kerana Allah, itulah dia Tuhan berikan kemuliaan. Tapi sini pengarang kata la tatluban indal muhaimini manzilah. Kalau kita ni jangan duk tuntut apa-apa pada Allah. Dah hang nak sangat kemuliaan manusia, hang tuntutlah pada manusia. Jangan duk minta darjat sisi Allah. Pasal apa? Sebab kita bukan nak pun darjat sisi Allah. Kita nak darjat sisi manusia. Kita nak orang puji kita. Kita nak orang pandang kita. Tuntutlah pada manusia. Minta pada mereka. In kunta tatlubu 'inda an-nasi manzilah. Sebab nak tuntut sangat pada manusia, tuntut pangkat pada mereka. Tuntut ketinggian hang pada mereka. Jangan tuntut pada Allah. Wal-'iyadzabillah. Kita tak mau pada pandangan manusia. Biarlah kita hina pada pandangan manusia, jangan kita hina pada pandangan Allah. Cukuplah sekadar tu dulu. Bulan puasa ni tazkirah subuh pun tak boleh panjang-panjang. Pada semalam kita dah qiyamul lail dah tarawih, dah qiyamul lail, dah tadarus apa sebagainya. Subuh ni kita seling-seling sikit-sikit je kan. Sekali kita nak sambung pula dengan duha, dengan tadarus apa sebagainya, insya-Allah. Cukup sekadar itu dulu. Summa qala wa minha suhbatu wal uzlah. Ada lagi wasiat al-imam, setengah daripadanya nak menjadi kekasih Allah adalah bergaul dan mengasingkan diri. Macam mana tu insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salla'ana kama qara'nahu faradun an hadith Rasulullah Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ambil kesempatan nak ucap banyak terima kasih kepada para jemaah yang memberikan sumbangan untuk majlis buka puasa di madrasah di Teratak Ilmu, yang bagi zakat dan sebagainya untuk pembangunan madrasah. Terima kasih banyak-banyak. Moga Tuhan balas kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi. Cek ah. Jom.